Okey, hari ini kita masuk 8.3 pertukaran gas dalam manusia. Asasnya kamu dah belajar masa tingkatan 3. Okey. So, last week siapa tak tanya teacher tentang tekanan separa kan? So, masa form 3 kita guna perkataan kepekatan. Kita dah perkenalkan perkataan tekanan separa. Tekanan separa ni khas untuk gas. Okey. Konsep dia sama, konsep resapan. Sebab resapan berlaku apabila dua kawasan mempunyai perbezaan kepekatan ataupun tekanan separa untuk gas. Bila ada perbezaan, barulah boleh jadinya resapan gas. So, gas meresap daripada kawasan tekanan separa tinggi gas tersebut ke kawasan tekanan rendah gas tersebut. So, menuruni kecerunan kepekatan ataupun menuruni kecerunan tekanan separa gas. Maksudnya kalau oksigen tu meresap daripada tekanan separa tinggi oksigen kepada kawasan tekanan separa rendah oksigen. So kita nak tengok dalam proses pertukaran gas dan proses pengangkutan gas respirasi ni bagaimana gas bertukar kawasan dan diangkut. So kita tengok pada kawasan peparu. Okey. Dalam alveolus tekanan tekanan separa oksigen tinggi manakala tekanan separa karbon dioksida rendah. Darah yang mengalir masuk ke kawasan paru-paru, dia mengandungi tekanan separa karbon dioksida yang tinggi. Okey, berbanding dengan alveolus. So, karbon dioksida dia akan meresap keluar daripada kapilari darah ke alveolus untuk dihembus keluar. Okey, mesti guna perkataan meresap. Kita tak boleh guna perkataan bergerak. Sebab prosesnya adalah proses resapan. Mesti guna perkataan meresap. Meresap keluar dari mana ke mana. Tak boleh tinggal tu dari tu. Meresap. Macam dia adalah proses pergerakan mesti daripada satu point ke satu point. So karbon dioksida meresap keluar daripada kapilari darah masuk ke dalam alveolus. Okey. Manakala untuk oksigen dalam alveolus mempunyai tekanan separa yang tinggi. Okey, lebih tinggi di dalam alveolus. Maka oksigen dia boleh meresap keluar. Okey. Meresap keluar daripada alveolus masuk ke dalam kapilari darah. So, oksigen itu dia akan mengikat pada hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah. Oksigen mengikat pada hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah membentuk molekul oksihemoglobin. Oksihemoglobin ni yang akan terbentuk dalam sel darah merah dan diangkut ke seluruh badan. Okey. So tadi proses tu berlaku di dalam peparu. Okey. So darah yang keluar daripada kawasan peparu mengalir dalam vena pulmonari masuk ke dalam jantung. Okey, bila masuk ke dalam jantung dipam oleh jantung keluar untuk dihantar ke seluruh sel badan. So, ini menunjukkan kawasan
kapilari sel badan. Okey, so kita akan tengok apa berlaku di sel badan. Di sel badan, karbon dioksida dibebaskan. So, darah yang mengangkut karbon dioksida akan mengalir masuk ke dalam jantung. Jantung akan pump supaya darah itu dihantar ke paru. Okey. Okey, apa berlaku di sel badan? Proses respirasi sel yang kita belajar sebelum ni iaitu proses respirasi aerob, okey, dan fermentasi sel otot, dia membebaskan karbon dioksida. So karbon dioksida daripada sel akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Okey, kerana berlakunya perbezaan tekanan separa karbon dioksida. Okey, tekanan separa karbon dioksida di dalam sel lebih tinggi daripada kapilari darah. Oksigen pula, oksigen yang diangkut oleh sel darah merah ini, okey, bila sampai ke kawasan sel badan, tekanan separuh oksigen di dalam darah lebih tinggi daripada sel badan. Sebab apa kat dalam sel badan tu rendah? Kerana respirasi sel sentiasa berlaku. Oksigen tu sentiasa digunakan oleh sel. Maka oksihemoglobin akan terurai dan oksigen meresap daripada kapilari tisu masuk ke dalam sel badan. Okay, so far? Okay. So kita nak tengok pengangkutan karbon dioksida. Pengangkutan karbon dioksida yang berlaku di dalam peredaran darah. Kalau oksigen tadi dia bergabung dengan hemoglobin. So dia ada satu langkah je kat situ. Dia membentuk oksihemoglobin. Untuk karbon dioksida dia ada 3 cara. Okey, kita tengok yang pertama, yang paling sikit. Okey, 7% karbon dioksida dia melarut dalam kawasan plasma darah sebagai asid karbonik. Okey, 7% dia larut dalam plasma darah sebagai asid karbonik. Okey, 23% yang banyak sikit dia combine dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Okey, dia bergabung dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Okey, yang paling banyak sekarang dia diangkut sebagai ion bikarbonat. Ion bikarbonat ni, okey, dia bergabung dulu dengan, nanti kita akan tengok bagaimana dia membentuk ion bikarbonat. Tapi ion bikarbonat ni dia angkut dalam plasma darah. Nampak tak anak panah keluar ni? Maksudnya karbon dioksida dia masuk dalam sel darah merah, dia bertukar menjadi ion bikarbonat dulu, baru dia keluar dan diangkut oleh plasma darah. So kita nak tengok bagaimana yang ni proses ni berlaku. Okey, proses ni berlaku dengan cara dengan bantuan air. Okey. Karbon dioksida daripada sel badan dia meresap masuk ke dalam sel darah merah. Nampak ni karbon dioksida dia bergabung dengan H2O membentuk ion karbonik. Proses ini dibantu oleh enzim karbonik anhydrase. Okey.
Tindak balas ni dibantu oleh carbonic anhydrase, enzim, sejenis enzim. So bila dia dah membentuk asid karbonik ni akan terurai kepada ion hidrogen dan ion bikarbonat. So ion bikarbonat ni dia akan keluar daripada sel darah merah dan meresap dalam plasma darah. Bila dia dah meresap dalam plasma darah, dia diangkut oleh plasma darah ke peparu. Maksudnya dia hanya menggunakan sel darah merah ni sebagai tempat pertukaran daripada unsur gas karbon dioksida kepada ion bikarbonat. Okey, ion bikarbonat. Okey, apabila dia sampai ke paru-paru, ion bikarbonat tadi yang ada dalam plasma darah tadi, dia akan meresap masuk balik ke dalam sel darah merah. Ataupun nama lain sel darah merah adalah eritrosit. So dia bergabung sebalik dengan ion hidrogen membentuk asid karbonik. Okey. Bila dia uraikan air, barulah membentuk karbon dioksida semula. Barulah boleh karbon dioksida meresap keluar melalui kapilari paru-paru kepada alveolus untuk dihembus keluar. Okey, kenapa proses ni, kenapa pentingnya dia tukar kepada ion bikarbonat? Kenapa dia tidak angkut terus dalam bentuk asid karbonik ataupun karbomina hemoglobin tadi? Okey, ini kerana kalau kita tengok balik yang ni, hanya 23% sahaja dia boleh bergabung dengan hemoglobin. Sedangkan hemoglobin ni amat penting untuk pengangkutan oksigen. So kita nak fungsikan hemoglobin tu sepenuhnya untuk angkut oksigen. Dan yang kedua, kenapa dia tak diangkut sebagai asid karbonik? Kenapa hanya sikit je? Kerana asid karbonik kan bersifat asid. So bila karbon dioksida banyak diangkut dalam bentuk asid, darah kita akan lebih berasid dan menyebabkan kepekatan darah tu, kepekatan plasma darah tu lebih berasid dan menyebabkan sel darah merah tak dapat berfungsi dengan baik. Itu konsep yang kita belajar masa yang kamu belajar hypoiso tu. Sebab plasma darah dia kena bersifat isotonik dengan sel badan, dengan sel darah merah. Sebab apa-apa sahaja perubahan pada plasma darah, ingat tak kesan dia kepada sel darah merah? Sama ada sel darah merah mengecut ataupun mengembang. Sebab itulah dia kena ditukarkan dalam bentuk ion bikarbonat supaya dapat diangkut ke paru-paru. Bila sampai ke paru-paru, okey, bila sampai di paru-paru, karbon dioksida akan dihembus keluar. Okey. So far, okey? Boleh cikgu. Boleh. Okey, kita nak masuk lagi satu. Okey, isu berkaitan dengan sistem respirasi. Okey, ini pun kamu dah belajar sikit-sikit masa form 3. Okey, kita guna istilah chronic obstructive pulmonary disease COPD terhadap sistem respirasi manusia. Okey, maksudnya kita guna istilah COPD tu kepada penyakit penyakit yang menyebabkan
terganggunya sistem respirasi manusia. Okay. So kita ada yang pertama adalah asma. Okay, asma ni simptom dia adalah wheezing, bunyi nyaring, okay, ketika bernafas, kesesakan dada, sesak nafas ataupun batuk. Apa puncanya bunyi begitu? Kerana dia punya salur pernafasan, bronkus ataupun bronchial ini mengalami radang. Okay, mengalami keradangan. Ya, dia sama ada dia berlendir, bengkak dan dia menjadi sempit. Okay, salur dia menjadi sempit akibat mucus yang banyak. Ataupun dia punya keradangan, ketebalan dinding tu terganggu. So, pesakit ini dia mengalami kesukaran bernafas yang kita sebut serangan asma. Bila dia mengalami keadaan begini pada salur pernafasan, okay, salur tu menjadi sempit, udara yang mengandung oksigen karbon dioksida tu sukar sampai ke paru-paru. Okey, yang kedua adalah bronkitis kronik. Keradangan pada membran mucus dalam bronkus. Okey, kita punya salur pernafasan memang ada mucus, cecair lembapan. Okey, cuma bila dia berlebihan ataupun dia radang, okey, dia akan menyempitkan ruang ini. So, simptom dia adalah batuk yang produktif selama 3 bulan ataupun lebih. Okey, bila kita batuk berlebihan, kita akan menyebabkan luka di dalam salur pernafasan kita. So, kecederaan kepada salur pernafasan, puncanya datang daripada tabiat merokok terdedah kepada pencemar udara seperti gas yang berasid. Kalau gas sulfur dioksida, dia akan bila dia masuk dalam salur pernafasan kita, dia larut dalam air, dia membentuk asid sulfurik. Kalau nitrogen dioksida larut dalam air yang ada dalam salur pernafasan, dia membentuk asid nitrik. Dan juga bahan-bahan kimia yang bersifat perengsa. Sifat perengsa tu yang mana boleh menyebabkan keradangan. Okey, itu penyakit bronkitis kronik. Yang ketiga adalah emfisema. Emfisema ini berlaku apabila, tengok gambar ni, bentuk alveolus tu berubah kerana dinding antara alveolus ni makin lama makin terurai. Dindingnya musnah disebabkan boleh jadi asap rokok, boleh jadi sifat perangsa macam yang bronkitis tu. So, berlaku pada emfisema ini, undi udara alveolus makin lama beransur-ansur musnah. So, bila dia musnah, dia menyebabkan dia tak dapat menolak udara keluar ataupun masuk. Dia punya tahap kekenyalan kekenyalan tu hilang. So, menyebabkan paru-paru tidak dapat berfungsi dengan cekap. So, simptom kepada emfisema adalah sukar bernafas, batuk, dada berbentuk tong. So, dia membulat dan menonjol ke hadapan. Cyanosis, warna kebiruan pada kulit, jari, kuku dan hujung jari. Cyanosis ni bermaksud sel-sel tu warna biru. Simptom dia tisu tu jadi biru sebab tak cukup oksigen sampai ke hujung jari. Yang ketiga, kanser peparu. Kanser peparu berlaku apabila sel normal pada peparu mengalami
pembiakan secara luar kawal. Konsep pertumbuhan sel secara luar kawal membentuk kanser paru-paru, sel kanser. So, penyebab utama adalah rokok, kerana dalam rokok itu sendiri mempunyai bahan karsinogenik. So, bahan itu mencetuskan sel normal kepada pertumbuhan yang luar biasa, so membentuklah sel tumor. So, simptom-simptomnya ialah batuk yang tidak hilang, sakit dada, nafas berbunyi dan sesak nafas. Ini soalan yang dalam buku teks. Kamu dah ada jawapan belum untuk soalan-soalan dalam buku teks tu? Teacher jarang bagi latihan buku teks sebab dah ada jawapan semua kan. So kamu study je lah jawapan tu. Okey, untuk sistem respirasi dalam manusia dan haiwan, ini dia punya last pertaminda dalam bab yang last tu kan. Kesuraian last buku teks kamu. So cara kamu nak study bio ialah cara yang teacher selalu buat daripada mind map ni, teacher keluarkan apa yang teacher faham, apa yang teacher tak faham. Bila teacher study mind map, so dia menunjukkan keseluruhan bab. So teacher akan, okay yang ni aku dah tahu tanda, okay yang ni okay senang je. Lepas tu katalah tiba-tiba, insan dengan ikan ni tak tahu, okay bulatkan. So study yang itu saja untuk melengkapkan kefahaman satu bab. So dah habis bab ni, ada apa-apa soalan? Ada?